إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, bersyukur kita kepada Allah kerana pada malam ini kita masih lagi diberikan kesempatan untuk menyambung semula pengajian kita daripada kitab Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan penawar, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Muka surat 29. Malam ini kita sambung pada muka surat 29. Bismillah. Di bawah bab rahsia doa, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, kita tengok terjemahannya, kita sering menjumpai doa sejumlah orang yang dikabulkan oleh Allah. Doa-doa yang diterima tersebut kadang-kadang dimohon dalam keadaan tersepit dengan disertai ketundukan hati kepada Allah. Kemudian doa tersebut tepat dengan waktu-waktu yang mustajab, dan mungkin juga doa itu dimakbulkan atas dasar kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang yang berdoa tersebut sebelum daripada dia berdoa. Disebabkan oleh kebaikan itu, Allah menerima doa tersebut. Sebagai tanda syukur terhadap kebaikan orang yang berdoa, serta hal-hal lain yang menyebabkan doa diterima. Orang yang salah faham ataupun tersilap faham, mereka menyangka rahsia diterimanya doa itu adalah bergantung kepada lafaz doa yang digunakan semata-mata. Lalu ia pun membaca doa dengan lafaz yang tersebut, tetapi mengabaikan perkara dan juga sebab-sebab yang menolong ataupun membantu doa tersebut dikabulkan tadi. Hal ini samalah seperti orang yang menggunakan ubat yang sangat mujarab pada waktu dan cara yang sangat tepat hingga ubat itu bermanfaat untuknya. Kemudian orang lain menyangka dia juga akan mendapat manfaat yang sama jika menggunakan ubat yang sama, tetapi dia tidak mengambil berat faktor-faktor yang lain seperti waktu yang sepatutnya dan cara yang sepatutnya. Orang yang seperti ini benar-benar telah salah. Memang banyak orang yang salah dalam memahami hal ini. Ini yang kita nak ulas. Ada beberapa perkara yang menarik yang disebut oleh Ibnul Qayyim. Nombor satu, dia kata apa? Ramai orang doa, ramai orang minta kepada Tuhan makbul. Itu dia sebut. Dia sebut makbul. Okey? Dia sebut makbul. Kemudian dia bagi tahu kenapa makbul. Dalam rangkap ini, kalau tuan-tuan baca, sama ada tuan-tuan setuju ataupun tidak, kenyataannya agak keras. Doa tidak makbul kerana lafaz doa tu. Doa itu tidak mustajab, tidak makbul
tidak berkesan hanya kerana doa tu. Sebab itu tuan-tuan jangan pelik. Jangan pelik. Minggu lepas kita baca doa menghilangkan masalah. Ramai orang minta, insya-Allah kita akan photostat bagi. Ramai orang jumpa dia kata tolong ustaz photostat doa tersebut, insya-Allah kita akan photostat, kita akan bagi. Tapi saya nak sebut, dengan memiliki doa itu, membaca doa itu, sebenarnya dia tidak memberikan satu jaminan dia akan jadi. Sebab kalaulah di kalangan tuan-tuan, termasuk saya, ini kita nak ulas apa yang dia kata ni, apa maksud dia kata. Kalau kita baca doa tu, semua orang dapat seorang sekepin, semua orang baca, tetapi kesannya belum tentu sama. Itu Ibnul Qayyim sebut, itu maksud dia. Dia kata kita jumpa dengan satu orang, doa dia mustajab. Lepas tu kita minta, "Bok mai Sat, hang baca apa ni? Boleh tak hang photostat mai sorat doa tu dekat aku pun nak baca." Selalu kita buat lagu tu lah, tak salah betul. Dia tahu aku baca-baca doa ustaz tu, suruh aku baca alhamdulillah, lega. Lega dia kata. Boleh hang photostat bagi sekeping kat aku nak baca, tengok kok nak lega. Kita pun ambil doa yang sama. Dia pi photostat, bukan dia type lain, dia photostat. Maksudnya kertas yang sama lah, doa yang sama, tak ada tambah, tak ada kurang. Kertas tu juga dia pun baca, tak jadi. Ibnul Qayyim kata pasal apa tak jadi? Ada 3-4 sebab. Yang ni yang pelik. Pasal itu dia kata rahsia doa. Orang duk pandang, orang duk nampak teks doa tu. Allahumma, 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 Allahumma. Orang duk nampak yang tu. Dia pun baca, kawan tu baca, dia pun baca. Kadang-kadang dia baca lagi kena daripada kawan tu baca. Dia baca dengan tajwid, dengan makhraj, dengan dengung, semua betul. Baik lagi bacaan dia daripada orang yang photostat bagi kat dia tu. Tapi kawan tu lega, dia dah. Dia kata betul ke doa hang photostat pasal aku baca tak lega? Pasal apa? Dia kata aku tak tahu, aku baca alhamdulillah lega, mau kat aku. Pasal tu Ibnul Qayyim kata kadang-kadang manusia terlepas pandang nombor 1 waktu doa. Waktu doa. Pasal tu dia kata kemungkinan kegagalan ataupun tidak mustajabnya doa kita itu berbanding dengan orang yang makbul itu, walaupun doanya hakikatnya doa yang sama, kemungkinan kita berdoa tidak pada waktu yang mustajab. Faktor yang pertama. Nanti dulu satu baru. Dia kata hang baca pukul berapa? Dia kata aku baca tengah hari pukul 12. Hang aku baca dekat nak subuh. Oh, patutlah. Tengah hari boleh tak baca? Boleh tak baca? Boleh, tapi tak Dia bukan waktu mustajab. Nak baca boleh, tapi tak mau. Kawan ni baca bila? 1/3 akhir malam. Tu dia, kita jumpa dah. Postmortem keluar mai terbit, kita tahu pasal apa hak dia jadi, hak kita tak jadi. Tang mana tak sama? Time. Sebab itu penting kita mempelajari awqat, waktu-waktu yang mustajab. Bila tuan-tuan? Salah satunya ketika mana turun hujan. Nampak? Dia kata satu yang tu. Yang kedua dia kata kadang-kadang orang terlepas pandang ketundukan hati kepada Allah. Kita baca, dia baca. Dia baca dengan menangis, dia baca dengan penuh pengharapan, dia baca dengan sangkaan baik, dia baca dengan penuh keyakinan. Kita baca lebih kurang.
Beza tuan-tuan. Sebab itu kita sebut dalam hadis, Nabi kata ada orang semayang satu saf sama. Kita nampak dia rokok, kita nampak dia sujud, pergerakan sama, tapi dari sudut pahala tak sama. Ini maksud Ibnul Qayyim. Dia kata apa? Dia kata tidaklah doa itu makbul kerana teksnya, kerana lafaznya, kerana doa itu, tetapi kita kena melihat faktor-faktor yang luar daripada doa tu. Lepas tu kalau tuan-tuan, setakat tuan-tuan nak photostat, nak ambil doa, boleh. Tapi nak confirm kata jadi, nak confirm kata makbul, tak ada. Kita berani cek, kita boleh bagi seorang satu, tapi bila kita panggil balik, hilang masalah kues rambut dia dah. Baca dah, baca sampai koyak atas, baca sungguh kira mengapai semua, hilang tak masalah? Hilang tak masalah? Dia kata tak hilang ustaz, kuih penin, kuih bertambah, kuih bertimpa. Sekali kita tengok ketundukan hati. Nampak? Kemudian dia kata ada juga orang yang Allah makbulkan doa dia di atas dasar kebaikan yang pernah dilakukan. Ini juga kadang-kadang kita terlepas pandang. Kawan tu kita nampak tang mana? Kita nampak tang dia doa. Dia kata hang ni doa mustajab, doa makbul. Pasal apa doa dia makbul? Kita kena tanya. Kan tuan-tuan kena tanya, kena korek tu dalam sikit. Kena ni siasat tu lebih sikit. Kan pasal tu bila orang dengar hadis Uwais Al-Qarni, bila Nabi kata kalau kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, kamu mintalah doa supaya dia minta kepada kamu. Tuan-tuan pasal apa? Hebat tang mana dia? Dia bukan sahabat. Uwais Al-Qarni dia bukan sahabat. Tapi sahabat pun cari dia. Uwais Al-Qarni dia bukan sahabat Nabi, tapi sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in cari dia. Dia hebat pasal apa? Pasal dia sangat jaga ibu dia. Tuan-tuan baca kisah dia sangat baik dengan mak dia. Dia sangat taat. Mak dia kata, Uwais, aku nak pergi haji. Tahun ni aku nak pergi haji. Mak dia kata, mak dia minta nak pergi haji tahun ni. Apa Uwais buat? Kita duk dengar Uwais ni dia doa makbul. Kita dengar takat tu ya. Dia minta makbul, dia doa mustajab. Kena tanya why? Pasal apa? Apa dia buat? Apa punca doa dia makbul? Hak tu kita nak kena tahu. Tuan-tuan, pasal apa makbul? Dia tanggung mak dia daripada kampung dia sampai ke Mekah. Tanggung atas belakang. Nak pergi sewa unta tak ada duit. Mak dia kata aku nak pergi haji. Dia usaha, dia gigih, dia ikhtiar, dia berlatih. Sebelum sampai musim haji, dia tanggung kambing, khabat naik bukit, turun naik. Pasal apa? Nak bagi stamina kuat, nak tanggung mak dia nak berjalan pergi Mekah, berjalan kaki. Kita duk dengar doa makbul. Tanggung tak mak? Tanggung tak mak? Bukan kata tanggung, tengok pun tak. Hang nak makbul macam mana? Beli kitab ni pun, baca pun, mengaji habis khatam pun tak naik doa tu. Pasal apa? Tak ada birrul walidain. Sebab itu Ibnul Qayyim kata kita tak boleh bergantung. Oh, kemah doa ni ustaz. Ish, hebat doa ni. Sakan doa ni. Doa ni tak sakan. Sebab nak bagi doa tu jadi sakan pun kita kena buat. Pasal tu Ibnul Qayyim kata, kadang-kadang kawan tu doa simple ya. Ya Allah tolong aku.
Tetapi tuan-tuan baca tak dalam hadis Bukhari tu, apa yang Allah Ta'ala balas di atas apa yang mereka buat. Satu orang tuan-tuan, apa dia buat? Dia tak makan lagi mana mak dia tak makan. Hak tu kita tak baca. Dia kata, ya Allah, doa dia simple. Ya Allah, bukalah pintu ni. Buka. On the spot. La tu juga makbul. La tu juga mustajab. Pasal apa? Bila kita baca hadis tu secara habis, secara penuh, kita dapati 1, 2, 3 tu amalan mereka sangat hebat. Nombor 1, tak makan lagi mana mak dia tak makan. Dia kata, aku ada mak, aku ada ayah, dan aku tidak akan sentuh makanan ini sehinggalah mereka dahulu makan. Dia habaq kan? Tuan-tuan ingat kan? Dia balik malam tu, mak ayah dia lena. Pasal tu kadang-kadang kita duk tanya, awaklah aku tak doa. Balik tengok hubungan kita dengan ibu ayah kita. Balik pergi tengok macam mana kita layan mak ayah kita. Itulah jawapannya kenapa Tuhan tak dengar doa kita. Jawapannya duk di mana? Duk di perangai kita dengan mak bapak kita. Jangan main-main. Main menuntut, bertemu lutut dengan lutut, paha dengan paha. Dia kata, ustaz, malam ni saya nak suruh ustaz ajak doa ni. Saya nak hafal betul-betul malam ni, saya nak faham betul-betul doa ni. Mak nadai mak. Seminggu berapa kali balik pergi tengok. Sebulan berapa ratus bagi. Dia sakit demam, pergi bawa pergi klinik dah. Dia tak dan ustaz. Hang pergi balik pergi sah mak hang dulu, baru hang mengaji doa. Faham? Dapat buah tu. Balik pergi perbetui dengan mak bapak kita, balik pergi perelok hubungan mak bapak kita, baru angkat tangan, bismillah, Allahumma. Lagi tak berbetui, jangan duk perasan nak makbul. Itu maksud Ibnul Qayyim. Kadang kita tak tahu punca. Punca ni duduklah rumah kita. Kita tertanya-tanya, pasal apa tak makbul ni? Pasal apa tak jalan ni? Pasal apa tak mustajab ni? Pasal apa tak mau ni? Macam mana nak naik? Kalau hubungan kita dengan manusia yang paling besar, sehingga Tuhan sebut nama mak bapak kita, selepas Tuhan sebut dia, hak tu kita tak boleh buat baik. Tak ada makna doa tu. Doa lah panjang, berkajang lagu mana pun, bunyi pilah lagu mana pun, tak naik. Nampak tuan-tuan? Ini satu benda yang kita nak kena sebut. Balik pada apa yang disebut oleh Ibnul Qayyim. Dia kata, kadang-kadang doa yang dimakbulkan itu ditolak, disokong oleh sebab-sebab yang kita tak nampak. Ya. Tuan-tuan nampak tak? Kadang-kadang kita tengok dia tu doa simple, ringkas, tapi mustajab. Kita pergi dekat dia, pergi tengok dia, apa amalan dia, apa dia buat. Kita tanya apa dia buat. Mungkin dia banyak sedekah, mungkin dia banyak tolong orang susah, mungkin dia ada bela anak yatim. Kemudian kita tengok pula kita. Itu antara sebab dia. Kemudian dia kata, orang yang salah faham, dia sangka doa itu makbul hanya pada lafaz saja. Kan? Macam kita duk kata, dia kata, ustaz, nak baca apa ni? Nak bagi anak jadi elok sikit. Kita kata banyaklah doa Nabi ajak ni. Nak jadi lindung anak ni kan. Kita boleh ajak. Antaranya doa apa? U'izuka. Doa yang Nabi baca pada Al-Hasan dengan Al-Husain. Baca. U'izuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hammah wa min kulli ainin lammah. Kita baca. Semua boleh baca. Semua boleh membuih. Tetapi bila mai tak nak jadi, tak jadi itu, dia balik kepada 1001 sebab. 1001 sebab. Satu orang ayah baca pada anak, alhamdulillah Allah pelihara anak dia. Satu orang ayah baca juga pada anak dia, tak jadi. Ayah tu kena balik duduk sat.
renung, cek balik tang mana yang tolak doa tu. Ini benda yang besar. Dia kata kawan ni sangka doa tu makbul kerana lafaz. Ni dalam buku kita ni ada ratusan doa. Ni beratus doa ni. Tetapi tidak cukup sekadar kita baca saja. Tuan-tuan, kita mengaji di Masjid Al-Hasan Jawi, Hisnul Muslim, dalam tu lagi banyak doa. Tuan-tuan kalau ada peluang beli satu. Tapi beli satu, baca pun tak ada makna lagi. Ibnul Qayyim kata pasal dia bukan lafaz tu. Maknanya sebelum kita berdoa tuan-tuan, sebelum kita berdoa, kita nak kena pastikan dulu. Macam kita nak memohon satu benda lah, kan? Tuan-tuan nak buat satu permohonan, dia bukan semata-mata surat yang kita hantar tu, tapi macam-macam faktor. Ada faktor betul, ada faktor salah, kan? Kita pergi bagi waktu yang dia, kita nak mohon satu benda, kita pergi cari time, dia ni okey time ni. Belum kita nak bagi, kita buat pergi harum manis dulu ke. Tak ada kaitan pun dengan permohonan kita. Kita bagi dulu sikit, jamu makan ke, kan? Tanya khabar ke, buat baik dulu. Baik ada makna lah. Lepas tu kawan tu pun tengok, dah dia pun dah termakan jet dah, termakan budi dah. Dah dia pun rasa ada lah kebaikan kita, dah rasa hubungan tu ngam, elok apa semua. Dia tak ada hajat sikit ni. Duk tak duk jantan ni main hantar buah. Duk tak duk main hantar cucuk. Tiap-tiap petang main hantar. Cukup seminggu. Dia kata ni saya nak masuk minta ni. Anak pakcik. Oh. Dia kata kalau lagu ni boleh sangatlah. Awak jenuh makan tiap-tiap petang main hantar. Tak dan boleh. Tapi nak habaq faktor tu. Orang kadang-kadang, manusia, dia terima atau dia tolong kita di atas banyak sebab lah. Ramai orang, dia tolong satu orang tu di atas banyak sebab. Banyak sebab. Kan? Kadang-kadang macam saya, lagi banyak sebab. Orang tolong bukan pasal segak ke, pasal apa ke kadang-kadang. Dia kata pasal apa? Yang pergi tolong kawan tu. Dia kata kawan tu tak ada siapa nak tolong, dia sebatang kara. Yang ni dah ada, ni aku tak tolong. Banyak sebab kita tolong, betul tak? Maka sebab itu kadang-kadang kata Ibnul Qayyim, jangan sangka semata-mata kita baca doa, semata-mata kita baca apa yang diajar oleh Nabi, mesti makbul. Tak, dia kata banyak sebab dan banyak perkara yang akan menjadikan doa itu makbul. Ini apa yang dia sebut. Kemudian dia bagi satu analogi yang sangat cantik. Dia kata apa? Hal ini sama seperti mana satu orang menggunakan ubat yang berkesan. Kan? Berkesan lah, macam-macam ubat lah. Kan? Klinik pun macam-macam. Doktor mengaji sama ya, tapi doktor tu mau, doktor ni tak mau. Kita pun pelik pasal apa? Dia kata hampir, kalau ni hampir klinik tu. Awak klinik ni pasal apa? Klinik ni pun boleh, tapi kalau nak mau pergi klinik tu, kita pun pi tak mau. Kadang-kadang tuan-tuan, saya nak bagi contoh pasal apa dia mau. Okey, no? Orang kita ni doktor lah cerita. Doktor cerita. Dia kata macam ni je, yang mau tak mau ni. Antibiotik kena makan 5 hari baru dia mau. Dia makan klinik tu sehari, ubat tu tak lega. Dia tukar klinik nombor 2. Dia makan 2 hari tak lega. Dia kata tak mau klinik. Dia pergi makan pula klinik nombor 3, cukup 5 hari lega. Dia kata klinik ni mau. Pasal saya pi, anak pun ada sakit, kita pun sakit pi. Semua doktor sama. Tuan-tuan pi dia cek tang mana? Apa tu? Telinga dia panggil stetoskop ke? Tuan-tuan pi klinik nu dengan klinik mana-mana, dia tak tang mana stetoskop. Cuba habaq mai. Oh, dia kata saya pi klinik tu dia tak tang ni. Saya pi klinik nu dia tak tang pungkuk. Oh, patut mau. Sama.
Maksudnya dari sudut rawatan, dari sudut treatment, dari sudut kadang-kadang ubat sama. Kalau demam, pilah klinik mana pun, bapak segala pakar pun paracetamol tu sajalah. Hak tu sajalah. Pakar mana segala pakar tu, urin tu lah. Klinik sedagang biasa ni pun urin tu lah. Urin tu. Bukan saya kata tak boleh, tapi pasal apa? Sebab itu Ibnul Qayyim dia bagi analogi sangat tepat. Dia kata apa? Dia kata orang yang makan tu makan waktu yang tepat, makan cara yang tepat. Kita makan lagu mana? Pandai lebih. Doktor suruh makan 2, dia makan 1. Dia kata apa? Bukan boleh lebih sangat, jahanam buah pinggang. Oh, pandai lebih. Doktor dah bagi dah preskripsi. Dia balik atok lain. Dia lebih pakar daripada pakar. Hak 2 kali. Makan apa sampai 2 kali ya? Kali pun cukup dah. Itu dia. Dia atok lebih pada doktor. Kali makan banyak-banyak sangat ni. Pasal tu kadang-kadang ni masalah besar dalam negara kita ni. Orang tak makan ubat. Ubat pri. Dan bila orang pergi siasat di rumah dia, boleh buka farmasi Georgetown 2. Dia simpun. Lepas tu doktor tanya pasal apa tak makan. Makcik pasal apa tak makan? Makcik tak ni ya, tak apa, makcik tak makan ni, makan 1, 2 begitu ya. Tak mau. Lepas tu dia mulalah ayak nula, ayak ni lah, jus nula, jus ni lah. Oh. Pandai lebih. Ini masalah dia. Dia kata orang ni, satu orang dia makan ubat ikut time, cara yang tepat. Tuan-tuan, dia ada kiraan tu. Apa maksud 3 kali makan? Ni bukan suka-suka. Kita ikut dan 3 kali makan, sebelum ke selepas. Pasal dia ada kaitan. Saya tanya, pasal kita tak kerti. Bukan kita mengaji bab tu, kita tanya pasal apa beza sebelum dengan selepas. Kalau perut kita banyak, dia masuk, dia tak mau. Kalau hak yang tak boleh kena makan dulu. Kalau kita makan kosong, dia mengikis perut kita. Kena bagi ada sesuatu. Bila dia makan, dia tak kikis perut. Oh, macam tu. Bukan boleh ikut dan. Ini kita manggil Allah makan dah, tak apa, nak masuk dalam perut belum ke, selepas ke, apa-apa tu. Tuan-tuan, kita nak makan garam belacan apa pun, kita tomeh di luar, kita tak ada buh satu-satu. Tak ada. Kita tak buat lagu tu. Kan? Tuan-tuan nak makan sambil belacan, pepok dulu cabai, lepas tu pepok belacan, pepok garam. Biar dia duk beradun. Tak apa, pimat-pimat. Yang duk pergi tumbuk kat luar ni pasal apa? Buat 2 kali kerja, buang karan saja orang boleh kata, buang karan. Duk pergi tumbuk apa semua, lah kita makan, biar dia duk beradun. Berasa siapa tu juga. Ada sebab dia. Satu orang dia kata, Ibnul Qayyim kata dia makan juga ubat tu. Ibnul Qayyim kata, ni kita ulas apa yang dia sebut. Dia kata makan tapi tak ikut waktu, tak ikut kaifiat dia, tak ikut cara dia, tak ikut preskripsi dia. Tak jadi. Tapi yang kawan tu dia kata apa? Dia kata hang makan ubat sama siapa juga jadi. Dia kata aku makan ubat tak jadi ubat tu juga. Dah lah ubat tu klinik tu juga. Doktor mana? Doktor tu juga bagi kat aku. Betul, ubat sama. Tapi cara tak sama. Kawan ni makan bismillah, lepas makan doa pula, lepas tu pantang. Ini duk makan ubat darah tinggi, duk makan ubat kencing manis, lepas tu teh tarik. Kan? Lepas tu duk salah ke ubat. Dia kata ubat pun tak mau. Ini satu benda yang kata Ibnu Qayyim. Kadang-kadang tuan-tuan, sebab itu kita kata bukan salah doa, bukan sebab doa, bukan masalahnya pada doa, tapi pada diri yang doa. Dan kita jangan sangka kalau satu orang baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, kita pun baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a,
sama bacaan belum tentu sama hasil. Maksud apa yang Ibnu Qayyim kata, doa yang sama tidak menjamin hasil yang sama. Sebab ada sebab-sebab yang membantu. Pasal itu dalam kita duk pesan suruh doa, dalam kita duk habaq suruh baca doa, kita pesan juga benda lain. Dan kita juga nak kena pastikan juga, selain daripada sebab yang membantu doa mustajab, tapi dalam masa yang sama kita juga kena apa? Kena pastikan tak masuk benda-benda yang tak mustajab. Kan? Tuan-tuan faham tak? Saya nak bagi contoh lah, nak bagi faham, bukan nak mengata, nak bagi faham. Macam selalu saya kata, Rabbana, lepas mayang ni, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tak apa, tak cukup lagi. Allahumma ajirni minan nar. Yang tadi pun minta jauh pada api neraka. Nombor 2 pun Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada api neraka. Kita bimbang tuan-tuan, tak makbul. Pasal apa? Pasal lepas dia baca tu, dia cucuh api di mulut. Pasal itu saya berani keluar kenyataan ni. Mufti pun tak berani keluar, saya keluar. Siapa yang hisap rokok, tak payah duk berdoa lah. Tak payah. Tak payah. Live ni, live. Siapa yang hisap rokok, tak payah berdoa. Riwayat Muslim kata apa? Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, mat'amuhu haram, makanan dia haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Ada setengah tu buk pi kat tok guru dulu lah. Tok guru dulu kan, tok guru lah semua alhamdulillah dak. Tok guru dulu buk pi budak nak suruh baca api terang hati. Dia ni minum kopi, cabut tok dulu ni, puntung dulu. Tok dulu puntung rokok tu atas cawan kopi tu. Ketuk. Celepar tu duk ada dah. Bukan kata apa, celepar tu ada tok. Mai budak. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rosak paru-paru. Bronkitis terus. Terang hati, bukan terang hati, kanser hati. Betul begini. Ajak pergi elok. Oh, kita tengok keramat semua. Perasak. Saya bukan nak marah hisap rokok, khilaf, tapi saya nak habaq, mana mungkin satu benda yang doa, satu benda yang Tuhan sebut dalam Quran boleh bersatu dengan benda yang ditegah dalam agama. Kadang-kadang tuan-tuan, benda-benda macam ni, itu belum kita kira lagi benda-benda haram yang masuk. Perkataan kotor kita, cakapan kotor kita, hubungan kita dengan manusia, semua itu ada kesan pada doa kita. Dia kata, siapa tu saya doa tak doa pun buat kerja haram pun senang ya. Jangan. Dia kata tak susah pun saya, ustaz duk cakap yang lebih. Jangan lupa, senang dalam benda yang haram, senang dalam dosa, senang dalam maksiat, istidraj. Jangan lupa, nanti kita mengaji bab istidraj. Okey, kita sambung apa kata Ibnul Qayyim. Dia kata apa? Contoh lain dia kata, kekeliruan mereka ada di kalangan orang yang berada dalam kondisi keadaan yang tersepit, berdoa di kuburan, lalu doanya dikabulkan. Bahaya. Dia kata kawan ni pergi doa di kubur, doa dia mustajab. Orang yang bodoh lantas menyangka sebab terkabulnya doa tadi terletak pada kuburan.
Ia tidak tahu bahawa sebenarnya rahsia kepada makbulnya doa tersebut adalah kerana keadaannya yang betul-betul tersepit dan kesungguhannya dalam memohon kepada Allah. Sekiranya dia lakukan di salah satu daripada rumah Allah, tentukan lebih baik dan lebih dicintai olehnya. Ni saya nak ulas sikit. Ni bahaya ni. Dia kata satu orang pergi doa betul-betul, dia ni ada masalah betul-betul, tersepit, terdesak, dia pergi berdoa. Masalahnya tempat dia doa tu di kubur. Dan kita tahu dalam Islam tak ada berdoa di kubur ni. Tak boleh minta di kubur. Nabi kata la'anal yahud, la'anallah al-yahud wan nasara ittakhadha qubur anbiya'ihim masajida. Tuhan laknat Yahudi dengan Kristian ni, mereka pergi buat ibadat, pergi berdoa, pergi buat segala-gala amalan di kubur. Kubur siapa? Kubur para nabi. Tapi masalahnya, dia pergi doa-doa di kubur mustajab, makbul. Dia kata apa? Dia keramat. Man, macam banyak tuan-tuan duk dengar kan? Apa dia ni? Minum apa air telaga mana ke ataupun pilah mana-mana lega. Dia akan cerita. Saya nak cerita ni. Ada 3 benda. Nombor satu. Banyak benda haram, benda yang salah, tuan-tuan kena dengar dan tuan-tuan kena nilai sendiri. Setuju ataupun tidak. Banyak benda yang haram, banyak benda yang bertentangan dengan Quran jadi. Betul atau tidak? Tak payah duk pelik Sebab itu dalam Islam kita tak pernah berhujah dengan jadi. Pasal apa benda tu betul? Macam mana tak betul jadi, ustaz? Tuan-tuan, kalau nak kira jadi ni, berapa banyak cerita yang kita dengar berdoa di depan Kaabah tak lega-lega, balik orang bawa pi ke Wat Siam minum air. Ada satu wat di belah Thailand tu, dia ada satu telaga ke apa periuk tak tahu, depa duk cedok air. Balik pi cedok air, doa lama dah di Mekah tak makbul, tak lega. Balik pi cedok air di telaga tu, di telaga dalam Wat Siam lega. Tuan-tuan nak kata apa kat Tok Chong tu? Saya nak tanya ni, tuan-tuan yang kaki masjid ni nak kata apa? Persepsi tuan-tuan, dia kata aku ni doa lama dah, bukan tak percaya, doa lama dah di Kaabah tu, berapa kali dah menangis, teriak, tak lega-lega. Hari tu aku balik, kawan aku kata kita pergi ikhtiar tengok. Kita bukan nak percaya, kita pergi ikhtiar tengok. Aku pergi ambil sebotol, aku sapu-sapu di lutut, minum-minum macam kutip, tau buang. Kita ambil lebay, tak ambil lebay buang. Pasal apa buang lebay? Nak pi beli kain kuning, nak pi pakai kain kuning. Pasal jadi ada yang berdoa tak sanggup berdoa dah. Panggil ustaz mai berdoa, tak laku-laku. Pi ke Bomo Siam, dia kata Allah, tak dan mai buka pintu kedai orang batuk dah. Tu kita nak jawab macam mana tu? Tuan-tuan nak kata macam mana ni? Ni kalau kita bersandarkan kepada jadi betul, demam kita, berapa banyak benda yang kita tengok dengan cara yang salah, dengan cara yang haram, tapi jadi. Apa maksud jadi tu? Saya nak habaq tuan-tuan, Tuhan telah izin syaitan lebih awal daripada tu. Bila dia minta kat Tuhan, dia minta apa? Tuan-tuan tahu dia minta apa? Dia kata, wahai Tuhan, aku nak minta satu permohonan supaya umur aku panjang untuk menyesatkan hamba-hambamu. Tuhan kata apa? Lulus. Tuhan kata lulus. Dia minta apa? Tuan-tuan, Tuhan lulus permintaan iblis, bukan bermaksud dia sokong iblis. Sekali kita sambung, kita azan dulu sah. Wallahu ta'ala a'lam.
Okey tuan-tuan, bismillah. Sikit lagi saya nak sambung. Pertama, izin jadi benda yang diizinkan berlaku bukan tanda Tuhan redha. Bukan tanda Tuhan redha. Banyak benda yang syaitan dan iblis minta doa, dia mohon untuk keburukan kita, Allah izin. Sebab apa? Sebab itu sebagai ujian kepada manusia. Jadi jangan jadikan alasan benda jadi, benda mau, benda berlaku, kita kata iblis sebelum daripada itu dia minta pun Tuhan izin. Pasal itu kita tak pelik kadang-kadang ada orang yang buat benda tu jadi. Hatta kan orang kafir buat jadi. Orang bukan Islam buat benda tu jadi. Syaitan telah dahului kita dalam bab ini. Itu yang pertama. Izin belum tentu redha. Dan kalau kita nak hujah lagi boleh tuan-tuan. Untuk menguatkan hujah kita, kita kata apa? Berapa banyak benda haram, rasuah, zina, mencuri, minum arak, Tuhan izin tak? Jadi ataupun tidak? Jadi. Orang boleh berzina, senang. Orang boleh minum arak, senang. Tak ada apa pun berlaku. Bahkan sebelum daripada itu, di kota Mekah, di Baitullah, orang syirikkan Allah di situ. Tak ada apa pun. Tak ada apa pun. Pasal itu kita kata Tuhan izin belum tentu redha. Tak boleh satu orang berzina, dia berzina dengan pasangan dia, tak kena tangkap, selamat. Dia kata alhamdulillah, Allah Ta'ala rahmat kita, dia pelihara kita, berjalan lancar program kita. Boleh tuan-tuan. Dan banyak mana majlis-majlis yang secara siaran langsung benda tu kita tengok haram tapi berjalan lancar. Siap ada doa penutup. Alhamdulillah, majlis anugerah kita pada malam ini berjalan dengan lancar dan seperti yang kita atur. Ini semua berkat daripada rahmat Allah jua. Tu dia pi tenyeh atas Tuhan tu. Rabus stem. Kita yang duduk di rumah tu tengok lagu mana Tuhan nak izin, terkinja, tergolek, terselok. Dia naik pegang apa? Trofi tu, kita tengok pakaian tu pun kita tak jadi tengok. Tak tahu tuan-tuan tengok. Kata tuan tengok lagu tu. Dia kata apa? Alhamdulillah saya bersyukur pada Allah kerana mengurniakan bakat ni pada saya. Dengan bakat ni saya boleh berdakak, saya boleh berpeluk, boleh bercium, boleh menari depan tuan-tuan. Terima kasihlah pada Allah yang bagi saya kebolehan ni. Allah. Inikah yang kita katakan sebagai tanda Tuhan redha? Lepas tu kita pun nak kata, tak boleh nak kata apa. Pasal itu orang kata pi ke Mekah jangan duk buat tak tahu hala lah. Kok balik lagi tak jadi tak tahu hala. Kita kata lagi teruk pada kita pi balik elok. Kita hok main masjid ni takut nak pi, dia kata tak mau pi lah aku awak ah. Aku takut jadi tak ketawa hala nu hang tengok tu. Sakan pi tak ada apa kan. Itu saya nak sebut. Izin jadi tak ada nilai dalam agama. Tak ada nilai. Bukan hujah dalam agama. Bukan hujah dalam agama. Okey. Sebab kalau tuan-tuan nak kira jadi, kalau nak kira jadi itu betul doa bagi umur panjang. Kalau tuan-tuan kata jadi itu tanda betul. Pasal itu Imam Syafi'i kata apa? Idza ra'aitumur rajul yamshi 'alal ma' wa yutiru fis sama'. Imam Syafi'i kata kalau hangpa tengok ada orang boleh berjalan atas air, yamshi 'alal ma', dia boleh berjalan atas air, jalan atas air tuan-tuan. Koklah satgi tuan-tuan mai ni ustaz duk bercakap ni betul ke? Betul lah saya baca Quran dengan hadis, bukan pendapat saya. Jom ikut saya ustaz. Ajak pi tepi sungai Arau kau sungai mana ni? Dia tak berjalan tengok Ustaz. Kalau berjalan daripada Rubin ni pi Rubin tu tak lemah, esok saya mai kuliah. Tu dia jenuh saya nak buat lagu mana. Kalau tuan-tuan mai jumpa saya suruh saya berjalan ataupun mai dengan apa ni? Mai dengan kereta. Duk mana Kangang?
Kalau ustaz boleh tobang pi ke Kangak tu, esok habaq masjid mana saya nak pi. Kalau saya tak boleh tobang, mohong tu. Tu dia, tok guru kena tobang, kena berjalan tahiyat dulu baru betul apa indikator hang guna ni. Pasal tu kadang-kadang ada orang dia nak tahu tok guru dia tu betul tak betul, dia nak kena tunjuk power magic. Ini bukan ni silap mata. Ini agama. Pasal tu bila orang cabak Nabi, buat turun langit, buat turun nu, buat turun ni, Nabi kebanyakannya tak boleh buat. Nabi tak ada tongkat. Nabi bukan boleh buat. Banyak benda Nabi tak tahu. Pasal apa? Pasal agama ni bukan kira power. Sebab paling power dalam dunia akan keluar di akhir zaman. Mata dia satu ya. Hak tu kalau tuan-tuan tengok tersungkur. Nama dia Dajjal. Apa Dajjal boleh buat? Oh, tuan-tuan nak apa? Tuan-tuan nak apa? Pasal tu kita duk heran, macam mana ni? Tuan-tuan, macam mana orang boleh ikut Dajjal? Tuan-tuan heran tak? Heran tu. Ni, Dajjal tu bila dia keluar, mata dia satu buta. Terkeluar, tersembuai macam buah anggur tu. Sebelah lagi yang boleh nampak cemeng. Satu buta satu. Lepas tu didai tu tulis terbentang, terbentang, bukan bawah rambut, bukan celah ketiak, bukan celah paha. Tandai ni kafir. Dia pun kata lagu mana ustaz? Ikut. Macam mana nak ikut? Ni hampa tak payah duk buat perak buih. Duk buat perak macam mana boleh ikut Dajjal. Ayak natang qiyang tu pun hampa pi tadah minum tu bukan Dajjal tu. Ayak kencing qiyang tu pun hampa pi tadah minum, belum kencing Dajjal lagi. Duk buat perak macam mana orang boleh ikut Dajjal. Ayak natang tu pun pakat tadah penuh. Itu baru benda sikit. Nanti Dajjal mai hidupkan yang mati. Dajjal akan lalu dalam hadis, bila dia lalu satu kawasan yang mana kawasan tu kering, kena saja kaki Dajjal terus subur. Yang subur bila kena kaki Dajjal terus kering. Tu dia. Tu dia. Hak yang buat silap mata muhung tu sebenarnya duk ada dah dalam baju dia. Kan dia tunjuk tak ada. Dia duk tarik dalam baju dia. Semua tu trik. Dia panggil trik. Tu pun kita tengah tengok. Trik saja tu. Nampak tuan-tuan? Sebab itu kita dalam Islam tidak berhujah dengan jadi. Imam Syafi'i kata, kalau dia boleh terbang pun, kalau dia boleh berjalan tahiyat pun, hampa tengok akidah dia. Pasal benda tu boleh buat dengan perantaraan syaitan. Itu satu. Perkara yang kedua, Ibnul Qayyim sebut, dia kata apa? Dia kata dia kata orang yang berdoa di kubur tu makbul bukan kerana kubur tu. Ibnul Qayyim tegaskan dalam bab ni, bukan mustajab kerana kubur tu. Perbuatan berdoa di kubur tak ada dalam Islam, tapi dimakbulkan kerana dia betul-betul minta. Tuan-tuan, kita tak heran, betul tak? Siapa yang betul-betul minta, tak kira lah apa dia minta pun makbul. Pasal apa? Tuan-tuan setuju tak setuju, ni hujah saya. Tuan-tuan dengar. Kita kata satu orang Islam, Ibnul Qayyim kata, cuma dia tak bawa tapi saya tahu maksud dia maksudkan tu. Saya sebut hujah saya mudah ya. Kalau tuan-tuan tak setuju, tuan-tuan boleh bantah. Dia kata satu orang pi ke kubur, dia minta sungguh-sungguh, dia yakin sungguh-sungguh, dia menangis sungguh-sungguh, makbul. Ibnul Qayyim kata bukan kubur, tapi pasal dia minta. Siapa minta sungguh-sungguh memang Tuhan bagi. Betul atau tidak? Tak payah kata orang Islam, tuan-tuan. Tak payah kata orang Islam minta Tuhan makbul. Dalam Quran sebut siapa dia? Kita duk baca selalu lah tuan-tuan, jangan buat malu. Tuan-tuan, jangan sampai kita bagi minum ayat qiyam. Siapa dia yang minta kat Tuhan betul-betul yang Tuhan tolong? Kafir. Orang kafir naik kapal. Baca tak dalam Quran? Ayat mana balik pergi cari. Tak boleh nak abang semua dia jadi apa? Lemau. Balik pergi cari tengok. Quran cerita depa ni kafir. Depa ni kafir. Kafir bukan Islam.
kemudian ombak, ribut, tibai, but depa. Depa pun, ya Allah, tolonglah ya Allah, tak ada siapa boleh tolong kau saja. Depa kafir. Tuhan angkat kapal itu selamat. Elok-elok pergi ke daratan, kafir balik. Nak habaknya, hatta sehingga orang kafir dia minta sungguh-sungguh pun Tuhan balas. Jadi tak pelik lah. Sebab itu Ibn Qayyim kata bukan kubur tu, tetapi apa? Kesungguhan, muqinun, keyakinan dia tu, sehingga kan orang kafir doa pun Tuhan makbul, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan kata pula, buat apa jadi Islam kalau kafir minta pun boleh? Sama. No. Bukan itu isunya. Maksudnya kesungguhan tu. Bukan kita nak sokong orang kafir, taklah. Okey, yang ketiga, kenapa kadang-kadang benda yang betul tak jadi? Ini salah. Kalau betul pasal apa tak jadi? Kalau betul pasal apa tak mau? Kalau betul pasal apa tak jadi? Kalau betul pasal apa tak mau? Tuan-tuan, ini darul ibtila. Ini tempat Tuhan uji kita. Ibnul Qayyim sebut dalam kitab dia kata doa ni macam senjata. Nabi pun sebut doa silah. Saya bagi contoh mudahan. Satu orang kalau dia hebat, tak ada senjata pun dia boleh menang. Tapi kalau satu orang, tuan-tuan, bagi pilah senjata apa pun, kalau dia tu kediri lekeh, kan, pegang pistol, kawan tu tak ada pistol, pegang pistol kan macam kawan. Dia silap hari bulan, dia masuk rumah komando. Bertemu. Dia pun pegang parang, komando, rumah komando. Suar tangan, terkencing kawan tu. Dia angkat perang, kawan tu suar tangan. Dia kata tak. Nak tak mana? Tak ke ni, tak ke ni. Tu dia siap bagi. Parang duduk di tangan siapa? Parang duduk di tangan dia. Yang menang siapa? Yang menang tak ada parang. Doa kalau duduk pada orang yang lekeh, dia tak ada makna. Kata Ibnul Qayyim. Doa yang hebat kalau duduk di kita yang kurang iman, kurang takwa, doa itu tak ada kesan. Sebab itu tuan-tuan, kesimpulan malam ini sangat penting, sangat berat dalam kita merintih berdoa. Persiapkan diri kita bagi layak, kerana Tuhan hanya terima dari orang yang layak. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati majlis kita dan Allah taala terima sebagai amalan kita. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi